baru-baru ni Nahdlatul Ulama Malaysia bersama dengan pertubuhan pondok Nusantara Isyraq ke apa, Isyraqi ke apa, iaitu Al-Fadhil Ustaz Iqbal Zain, buat satu seminar tentang ilmu martabat tujuh. Nah, yang mana ilmu ni kontroversi. Saya punya cita-citanya, kalau boleh, tapi tidak guna nama Naam lah, mungkin atas nama pertubuhan pondok saya ke, pertubuhan pondok Rumi Sufi Jawi, saya ingin anjurkan dialog harmoni antara sahabat-sahabat kita di sidang kalam, Al-Fadhil Ustaz Nodrus dengan Al-Fadhil Ustaz Iqbal Zain, tentang ilmu martabat tujuh. Nah, ada orang keluar ke, orang panggil warta fatwa, tetapi dia tak baca dengan betul-betul memahami apa yang disebut. Yang ni warta fatwa yang mengatakan sesat tu ialah martabat tujuh yang diajar oleh si fulan bin si fulan, ada di dalam warta tersebut. Kerana ilmu martabat tujuh ni satu ilmu yang kontroversi. Ada sebahagian ulama kita yang menerimanya, salah satu daripada kaedah untuk mengenal Allah, dan ada ulama kita juga yang menentang. Dan saya baca kedua-dua kitab, sama ada yang pro atau yang kontra. Yang pro dan yang kontra. Contoh kitab, ada saya pernah post di Facebook, kitab yang dikarang oleh Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, kalau tak silap, Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, iaitu khatib, imam atau khatib mazhab Syafi'i di Masjidil Haram pada zaman dulu. Dan ramai ulim ulama kita, termasuk Kiai Muhammad Hashim Asy'ari, termasuk juga Tok Kenali, yang sanadnya bersambung dengan Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Beliau mengarang satu kitab, Syamsul Lama'ah, kalau tak silap nama dia, Syamsul Lama'ah fi raddi ahli sab'ah, pada menolak ahli kelompok, ahli itu mana puak, ahli sab'ah, makna ahli martabat tujuh. Dan saya baca kitab tu, dan dia i'tiraf satu persatu. Kemudian kita juga baca kitab-kitab alim ulama kita yang menerima martabat tujuh tu salah satu kaedah, seperti kaedah sifat 20, itu hanya kaedah untuk mengenal Allah. Martabat tujuh tu pun dijadikan sebagai kaedah untuk mengenal Allah. Contoh seperti Tuan Guru Haji Daud Bukit Abah, Pondok Bukit Abah, beliau memasukkan maratibul wujud, martabat kewujudan, itu martabat tujuh tu dalam kitab Risalatul Tasawuf dia. Gitu juga dengan Tuan Guru Haji Ghazali, Pondok Tunjung, ada buku kitab yang dia karang mengenal Allah, mengenal diri dan mengenal Allah. Tuan Guru Haji Ghazali ni anak murid kepada Tuku Ayah Zik, Ayah Pa Pondok Pasir Tumbuh, dan beliau memasukkan ilmu martabat tujuh tu di dalam kitab tersebut. Kali itu yang dah baru, dah lapis baru. Yang lapis lama lagi seperti Syekhul Islam Kedah, Syekh Wan Sulaiman bin Wan Siddiq Al-Qadahi, beliau bahkan mengarang satu kitab tentang martabat tujuh dan wahdatul wujud. Jadi sebenarnya perkara-perkara begini dia jadi orang panggil ada pro dan kontra. Yang seeloknya kita duduk satu meja dan kita berdialog, di manakah orang panggil perbezaan, salah faham ataupun hak-hak titik persamaan, yang boleh saling bersetuju. Sebab saya melihat ulama yang menentang ilmu martabat tujuh ni dijadikan satu silibus ilmu untuk mengenal Allah, mereka bimbang takut ada kelompok-kelompok yang cuba menjual beli, atau kita kata cuba untuk
memperalatkan ilmu tersebut dengan menyebarkan kefahaman-kefahaman yang sesat, bahkan kufur. Itu terlalu banyak. Seperti yang diwartakan haram dan sesat tu. Itu ilmu martabat 7 yang diajar oleh si Fulan bin si Fulan tu. Nah, maka kerana itu saya lihat di atas Saddul Bab, atas Saddul Zara'i, ulama seumpama Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi Asy-Syafi'i, beliau menolak dengan keras. Tidak dibenarkan untuk ngaji. Itu bukan ilmu di sisi beliau. Dan ulama-ulama seperti itu. Tapi kalau kita tengok dalam kitab beliau Syamsul Lami'ah ke fi Raddi Ahli Sab'ah tadi, beliau mengakui Syekh Ibn Arabi mengakui, sama juga Syekh Nuruddin Ar-Raniri mengakui kealiman ataupun kewalian Syekh Ibn Arabi dan sebagainya. Mungkin saudara kita di pihak sidang kalam menanggung atau ihtimal bahawasanya ulama-ulama ini tidak membaca sekaliannya orang panggil kitab-kitab Ibn Arabi. Mungkin bila mungkin tidak membaca, mungkin juga beliau telah membaca dan ada kefahamannya yang mungkin kita tidak faham. Maka sebab tu dalam isu tu saya suka berada di tengah-tengah. Ini kita tidak terlalu cepat untuk menerima dan menolak. Kerana apa-apa sahaja kita akan dipertanggungjawab oleh Allah Ta'ala akhirat kelak. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut atau kamu buat perkara yang kamu tidak mengetahui tentang perkara tersebut. Kerana sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan akal fikiran kamu akan disoal, mas'ul, akan dipertanggungjawab. Jadi sebab tu kalau saya suka berada di tengah-tengah dan mengambil sikap ulama yang berada di tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik pekerjaan itu yang di tengah-tengah. Tidak orang panggil melampau-lampau dalam memuja seolah-olah ini satu-satunya tokoh. Tidak lainnya, tidak juga kerana saya tidak mengetahui ataupun cepat sehingga mengkafir dan sebagainya, tidak. Jadi bila duduk di tengah-tengah begitu, kita boleh ambil yang jernih. Khudh ma safa da' ma kadara. Kita ambil yang jernih, buang yang keruh. Maksudnya kalau dibaca kitab-kitab itu ada perkataan yang dimasukkan, kata Muhyiddin Ibn Arabi, dan perkataan tersebut tidak menyanggahi dengan syariat, maka kita ambil. InsyaAllah bagus tu. Saya pun terfikir juga tu, buat dialog antara Ustaz Nodrus, Al-Fadhil Ustaz Nodrus dengan Al-Fadhil Ustaz Iqbazin. Dengan dialog tu mungkin di sananya akan ada titik perbezaan yang kita saling menghormati dan titik persamaan yang saling kita persetujui. Tu sebab tu saya kalau ada ulama seumpama Syekh Khatib Minangkabawi, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, ulama-ulama yang mengarang kitabnya menolak martabat 7, bila kita baca dan kita fahami, ada benarnya juga. Kenapa? Kerana ada di sananya orang-orang yang menunggang. Jangankan ilmu martabat 7, Al-Quran saja kalau silap faham boleh membawa sesat. Al-Quran saja. Al-Quran ni bukan sesat. Al-Quran tak sesat. Al-Quran tu diturunkan untuk hudal linnas. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Memang Al-Quran tu sebagai petunjuk, sebab bagi hidayah, sebab bagi petunjuk. Tetapi kalau silap memahami, boleh membawa sesat, bahkan juga boleh membawa kufur bahkan. Apalah sangat dengan ilmu martabat 7 yang memang tidak dikenal di zaman Nabi, tidak dikenal di zaman sahabat, tidak dikenal di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in. Hanya metodologi ilmu di sisi setengah, tak boleh kata semua, sebahagian ahli sufi. Setengah-setengah ahli sufi menjadikan itu metod ilmu mereka dalam mengenal diri dan mengenal Allah. Cuma kadang-kadang kalau disalah fahami,
Nah, mereka menganggap bahawasanya ilmu ni menceritakan tentang penjelmaan Allah kepada daripada Allah menjelma menjadi makhluk. Ini memang kufur. Memang salah. Masuklah orang panggil hulul, ittihad dan sebagainya. Sebab tu banyak alim ulama kita yang tidak menggunakan ilmu tersebut. Tapi ada ramai juga yang menggunakan seperti yang saya telah sebut tadi. Ulama Jawi kita, ulama Arab kita ke, banyak juga yang menggunakan. Jadi kenapa ada yang menolak dan ada yang menerima? Itu soalnya. Ada yang menolak, ada alasannya. Yang menerima pun ada alasannya. Jadi kita nak orang panggil tarik, memaksa, tak boleh. Susahlah kan? Susahlah sikit nak memaksa kita.